Alright, Assalamualaikum. Selamat petang. So, hari ni kita macam program revision jugalah sebenarnya. Kita nak revise balik certain things. So, lebih fokus pada apa yang kita dalam aim kita pada hari ni, kita lebih fokus pada organik. Okay, kita masih lagi fokus pada topik-topik organik. So, dalam sesi hari ini, kita akan start dengan problem yang kemarin tu, problem sungguh tu. Okay, kita akan start dengan yang problem kemarin tu and then we will move on from that point lah. Okay, if I'm not mistaken, right now on your screen, saya dah display soalan semalam kan? Yes, sir. Okay, that's good. Alright, so may I ask, dapat jawab tak soalan ni? Dapat Apa dia? tak cuba. Oh my. Ada cuba attempt lah kan? I assume kamu ada cuba attempt lah soalan ni. Okay, tak apa. Okay, so bila nak jawab soalan macam ni, okay, there are certain things that you have to consider. Okay, so soalan ni you tak tahu tau apa A ni, B, C, D, E. You tak tahu. Okay, hubungannya hanyalah dekat sini saja. Tetapi hint dia lebih dekat sini. Okay, our product is actually an ester. Okay, kita dapat satu produk, ini adalah kita punya ester. Kita tahu bahawa ester is actually a product from the reaction between antara apa? Alcohol and Alkohol dengan carboxylic acid. Alcohol and carboxylic acid. Okay. So kita tahu bahawa ini adalah kita punya carboxylic acid. So this is our alcohol. Okay. So once kita tengok sini, kita tengoklah reagent ni. Reagent ni adalah, apa nama reagent ni? It is known as our reducing agent. Okay. So sodium borohydride is known as our reducing agent. Okay. And then ini adalah alkohol. So alkohol reducing agent, dia akan datang daripada siapa kat sini? B ni apa? Aldehyde. It can be aldehyde, it can be ketone because we didn't know yet. Okay, it can be either aldehyde ataupun ketone lah. Sebab alkohol dia boleh dihasilkan daripada aldehyde ataupun ketone. Okay, so it can be either sama ada aldehyde ataupun ketone kat situ. And ini adalah proses ozonolysis. So bila ozonolysis, bermaksud ini adalah kita punya alkin. Okay, so soalan macam ni you kena figure out tau. Okay, so now kita balik kepada, kita tak boleh start daripada A, kita kena start daripada E. Okay, kita kena start daripada E, cari B, daripada B barulah you boleh buat beberapa benda. Okay, so kita sekarang ni tengok, kita punya carboxylic acid, this is our carboxylic acid. Okay, so untuk ester, kawasan carboxylic acid dia akan bagi yang ini. Okay, selebihnya, okay, yang fragmen hijau ni adalah daripada kita punya alkohol. Automatically, bila kita nak determine the structure of our alcohol, structure of alcohol kita adalah CH3, CH2, 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 OH. Okay, so kita dapat bahawa structure of E kita adalah 1, 2, 3, 4. So dia adalah
1-butanol. 1-butanol. Very good. Okay, so kalau kamu dapat cari E, you boleh patah balik. Okay, you boleh patah balik dengan mudahnya. Okay, so D kita tak boleh cari lagi. C pun tak boleh cari. Tapi kita boleh cari kita punya B. How? Ini adalah primary alcohol. Primary alcohol, kalau dia adalah hasil daripada reduction of aldehyde. Okay? Dia adalah hasil reduction of aldehyde. So, automatically yang kita punya structure of B is actually kita punya aldehyde. Apa nama aldehyde kita? Butanol. Butanol saja ya. Aldehyde tidak ada numbering ya. Okay, sir. Okay, butanol je. Okay, so one you dapat ini, you boleh carilah C apa? C adalah hydrolysis of carbonyl compound. Hydrolysis of carbonyl compound maksudnya dia akan jadi, okay, dekat sini akan ada OH, dekat bawah pun akan ada OH, dan sini akan jadi kita punya H lah. Dan B jadi D, ini adalah condensation reaction of aldehyde. So, apa kita buat? Kita akan ambil kita punya double bond. Okay, kita ambil kita punya double bond. Terus N, O, H. Okay. Dan alkin kita adalah, apa nama alkin kita? Butin. Butin you tak akan dapat. Remember, ini adalah ozonolisis yang menghasilkan satu produk. Ozonolisis is actually reaction yang dia potong kita punya double bond. So kita ada Octane. Octane. okay. So dia akan simetri lah macam ni. Berapa oktin? 8 karbon. Taklah, berapa oktin tu? 4. Oh, 4. So dia akan jadi 4 oktin. Okay, sebab apa? Bila you ozonolisis, dia akan potong sini kan? Bila dia potong, you akan baru dapat you punya aldehyde. Okay. Boleh ikut? Boleh, sir. Okay. Boleh, sir. Ada soalan tak? Nak tanya dekat sini. Sir, yang alkin tu bah, sir? Okay. Ada cis sama trans dia kah? Tak perlu. Oh, okay, Tak sir. perlu. Tak perlu. Kalau kau nak buat cis trans pun boleh. Okay, tapi tak perlulah di sini. Okay, sir. Okay. Ada soalan tak nak tanya dekat sini? Sir, kalau jawab soalan macam ni, sir, structure macam ni pun tak apa ke, sir? Boleh? You nak bagi skeletal ke, you nak bagi condense ke, you nak combine ke, tak ada masalah as long as structure you betul. Tadi ada lagi satu soalan. Siapa tanya tu? Saya, sir. Okay, apa soalan kamu? Macam mana? Sir, boleh tak explain yang balik yang macam mana A tu jadi? Macam mana A ni jadi? Ya, ya. Okay. A ni is actually adalah reaction ozonolysis. Saya start dari A lah. Okay. Okay, saya start dari A. Ozonolysis, apa yang berlaku adalah dia akan putuskan bonding ni. Okay. First, kita react dengan O3. Second, kita react dengan zinc H2O. Hasil dia akan menghasilkan, dekat double bond tu, dia akan jadi double bond O tambah dengan double bond O
Itu dia tarik. Ini di structure A and B, apa nama dia? A ni nama dia apa? Aidil. Satu, dua, tiga. Dia 4 carbon. So ini adalah sejenis aldehyde ataupun keton. Aldehyde. Aldehyde. So nama dia akan jadi Butanal. 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 Ini nama dia apa? Sama juga sih. Sama juga kan? So that's why lah kita boleh tulis dia sebagai satu fragment saja sebab dia benda yang sama. Sebab tu ini menghasilkan ini. Sebab dia menghasilkan benda yang sama. Okay, dia redundant. A dengan B tu adalah benda yang sama. Okay, dalam chapter alkene, okay, dalam alkene, you belajar ada dua reaction yang oxidative cleavage. Okay, oxidative cleavage. Oxidative cleavage ni adalah oxidation yang menyebabkan pemutusan double bond tu. Okay, dia oxidation sebab apa? Kita tambah oksigen. Okay, ada dua benda. Satu adalah ozonolysis. Satu lagi adalah treatment dengan another one, oxidative cleavage of alkene adalah treatment dengan KMNO4. hot acidified potassium permanganate. KMNO4 H plus heat. Kalau ozonolysis, produk dia adalah aldehyde dan keton sahaja. Kalau kata hot acidified potassium permanganate, produk kita adalah carboxylic acid COOH. ataupun keton ataupun CO2 plus H2O. Okay? Aidil okay ke Aidil? Okey, sir. Okay sudah? Terleft kejap tadi. Kejap je. Tapi dah masuk. Okay. So, boleh faham dekat sini? Faham, sir? Okay. Boleh, sir. Ada soalan apa kamu nak tanya dulu? Sir, kalau soalan macam ni, naming dia mau kasih tahu juga kah? Tidak perlu. Kalau dia minta structure, bagi structure saja. Soalan macam ni 5 markah biasanya. 1 markah 1 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dikira soalan aras tinggi lah sebab you kena work backward. Okay, bermaksud you kena cari daripada sini, lepas tu baru you boleh patah balik. Kalau you tak dapat yang ini, you akan salah semua. So ini adalah soalan yang dia menyusahkan kamu lah. Okay? Oh, okay, sir. Alright. So ada soalan tak kamu nak tanya sekarang ni? Sir, Yes. yang hot acidified KMNO4 tu kan, macam mana kita mau tentukan dia punya produk tu nanti? Okay. Carboxylic acid kah, keton kah? Dia macam ni. Untuk menentukan ni adalah oxidative cleavage. Okay. Kalau kata kita guna hot acidified, ya Allah, Syazwan. Kalau kita guna hot acidified potassium permanganate, okay, dia tengok pada structure of alkene kita, C double bond C. Okay, so kalau kata di sini adalah CH3, CH3,
HCH3 tambah dengan KMNO4 H plus heat. Reaction ni apa dia akan buat adalah, okay, dia akan putuskan double bond ni. Dia akan putuskan double bond tu. Okay, so hasilnya adalah, okay, kita akan dapat CH3 dekat double bond akan jadi double bond O tambah dengan C double bond O CH3, tetapi disebabkan ini adalah strong oxidizing agent, bila kita ada hidrogen, okay, bila kita ada hidrogen, hidrogen tu pun akan kena oxidize menjadi OH. Okay, dia akan kena oxidize jadi OH. Itu adalah oxidative cleavage. So, produk kamu apa di sini? Keton dengan COOH. carboxylic acid. Dengan Keton and carboxylic acid. Ya, carboxylic acid. How to determine it? Kita tengok pada di tepi double bond tu. Elemen apa yang ada kat situ? If we have hydrogen, hydrogen akan jadi OH terus. Okay? So kalau kata kita tengok pada contoh pada this structure. Tambah KMNO4 H plus heat. So, apa yang akan berlaku adalah dia akan putus. Okay, dia akan putus. Okay. So, hasilnya adalah C double bond. Ini adalah CH3. Jadi O. C. Okay. So, ini akan jadi double bond. Okay, dekat double bond tu akan jadi double bond O. Tapi disebabkan di sini kita ada hidrogen 1, 2, 3. So hidrogen tu akan berubah menjadi OH. So ini pun akan jadi OH. Ini pun akan jadi OH. Tetapi this structure, this structure is unstable. Okay, structure ni tak stabil. Okay, structure ni kamu jumpa beberapa kali dah. Okay. This one, apa dia akan buat? Dia akan further rearrange itself. Okay. Dia akan cuba susun balik diri dia. Lone pair. Okay, apa dia akan buat? Dia akan ambil this hydrogen. Okay. Bonding ni masuk kat sini. Ini pergi kat sini. Hasilnya adalah, saya lukis balik struktur tu. Okay. Okay. So, this lone pair, okay, is used to form bonding. So, bermaksud dia akan jadi bonding dekat sini. Ni dengan ni akan buat bonding. Okay. This bonding, okay, this bonding masuk dalam. Tu maksud bonding tu hilang. Masuk dalam, dia akan jadi double bond. And this bonding, okay, this bonding dipulangkan kepada oksigen. Bermaksud bonding tu hilang. Okay, bonding ni hilang, dia jadi lone pair. So ini apa ni? CO2 dengan H2O. CO2 ini adalah H2O. H2O.
So kalau you dapat this type of compound yang ada dua hydrogen di tepi double bond tu, you akan dapat CO2 dan H2O. Okay, so you tak payah tulis lah structure ni tak payah tulis. You just tulis balik structure dia. Tambah CO2 tambah H2O. Apa beza ini dengan ozonolisis? Ozonolisis tidak strong oxidation. So, kesan dia apa? Tidak OH. Sudah OH, dah jadi pecah dua aja. Tidak Okay. further oxidation. Very good. So, ozonolisis dia tidak akan kacau H di siring tu. Dia cuma akan kacau double bond tu saja. Double bond putus jadi double bond O. Sebab tu kita dapat aldehyde and ketone. So, oxidative cleavage, kalau dia kata oxidative cleavage producing aldehyde, so you have to know lah dia guna ozonolisis kat situ. Oxidative cleavage producing carboxylic acid. That means dia guna hot acidified potassium permanganate. Understand? Sir, Yes. sir, kenapa dia tak stabil tu? Yang di situ. Okay, disebabkan electronegativity structure ni kan, dia tak suka tu sebab ada 3 oksigen yang bonded pada satu carbon tu. So, dia boleh menghasilkan satu compound yang lebih kecil. CO2 dan H2O tu lebih kecil dan lebih stabil dalam keadaan macam at room temperature ni. So, dia akan further rearrange itself. Faham tak? Oh, okay, sir. Thank you. Faham. Thank you, sir. Welcome. Lagi soalan? Okay. So, tadi kita cover bahagian ini, ozonolisis. Okay, kita cover this part. Okay. So, B ke C, B ke D, okay. Sir, yang B ke D tu, sir. B ke D adalah reaction condensation. Okay. Reaction condensation ni, cara nak buat dia senang. Dia mestilah ammonia derivative. Apa itu ammonia derivative? Okay. Ammonia derivative okay. Syarat dia, kita mesti guna carbonyl compound kita, C double bond O. Letaklah apa kat sini, R ke, H ke. Okay. Dia mesti dengan ammonia derivative. Ammonia derivative, ni ammonia, NH3. Okay. So, apa reaction tu akan buat adalah, kita kalau tambah NH3, reaction ni, condensation adalah reaction yang mana dia buang air, mesti dalam keadaan berasid. Okay. So, apa dia akan buat? Dia akan buang dia akan buang H2O. Satu oksigen dan 2 hidrogen. Dia akan buang 2 hidrogen. Okay. Hasilnya apa? Hasilnya kita akan menghasilkan R, C, H, double bond tu, terus pergi double bond, N, H. Terus macam tu aja.
tambah H2O. Okay. So, actually, this hydrogen kita boleh tukar dengan apa-apa je lah. Contoh macam ni. R, C double bond O, R, tambah dengan N, H. Dia mesti ada NH2 ni. Sini saya letak OH. Dalam keadaan berasid, dia akan jadi, apa yang dia akan buang adalah, dia akan buang O dan juga 2 hidrogen. So hasilnya dia akan jadi R, C, R, double bond, terus pada N dan apa yang tinggal. Okay. In fact, kita boleh extend lagi structure tu. Okay, dia boleh jadi macam alright, so ini adalah N2H4. Ini adalah kita punya hydrazine. Okay. So apa dia akan buat? Dia akan buang O dan juga 2 hidrogen. Hasilnya dia akan jadi okay, dia akan jadi CH3, C double bond N, H, lepas tu sini ada satu, NH2, tambah H2O. Ada soalan tak nak tengok kat sini? Tiada, sir. Sir, yang nombor 2 tu apa nama dia? Hydroxyamine. Oh, okay, sir. Okay. So, hydrazine ni, this reaction is very useful for us sebab kita boleh react dia dengan satu benda. So, boleh tengok yang tadi kah, sir? This one. Ya. Okay, sir, sudah. Okay. Kalau kita start dengan tadi hydrazine kan, dia hydrazine adalah NH2, N, H, tapi saya sambungkan dengan phenyl hydrazine pada kedudukan kedua NO2 dan kedudukan keempat adalah NO2. Okay, apa yang dia akan buat? So ini nama dia adalah 2,4-dinitro phenyl hydrazine. You kena tahu lukis structure ni. Ini antara soalan famous dalam exam. Short form dia adalah 2,4-DNPH. Dinitrophenylhydrazine. Okay, dalam keadaan berasid, apa dia akan buat adalah, so kita akan buang kita punya oksigen dan juga kita punya apa? Hidrogen. Berapa banyak hidrogen? 2. 2. Masih yang paling hujung ni. 2 ni. Okay. So, hasilnya kita akan menghasilkan CH3, C double bond, CH3, double bond O jadi terus double bond N, ditariklah N, H, ditarik ke sini. I was aiming to do this dalam lab. Okay, ini namanya adalah Brady's test. Brady's test akan menyebabkan wujudnya produk kita yang jadi orange precipitate. Okay, dia akan menghasilkan orange precipitate.
Okay, apa tujuan test ni? Tujuan test ni adalah to identify the presence of carbonyl functional group. Okay, ada soalan tak nak tanya kat sini? Yang So ni memang okey lah, orange Sir. saja kah? Apa? Orange saja memang dia punya color. Ya, orange saja. Oh. Okay, orange. Tadi ada siapa tanya saya soalan? Hello? Saya rasa tak jadi tu, Sir. Tak jadi? Okay. Merajuk dah. Alright. So ini adalah carbonyl. Carbonyl kita punya chemical test. Dalam carbonyl kalau kamu tengok dalam video tu kita ada beberapa test lah. Okay. Yang paling penting yang you have to know. Okay, walaupun banyak test tu, yang paling penting you have to know adalah Brady's test, Tolan test, and also iodoform. 3 tu je. Pelling, Schiff, Benedict tu tak penting sangat. Alright? Okay. Ada soalan lagi nak tanya? Ada? Tiada Sir. kali, Sir. Tiada. Okay. Kalau soalan dari tutorial ke apakah ada nak tanya? Okay. Sekarang ni, saya beri kamu masa 5 minit untuk figure out how to synthesis ethanoic acid, okay, ethanoic acid from propane. How? Buat dia jadi haloalken dulu, Sir. Buat sekarang, saya nak someone tolong present. Kenapa ramai live ni? Dia orang fikir dah habis kah?
Anyone yang dah siap? Belum sir, kejap. Kejap sir. Okay. Sir, Ya. first step guna Alex, present. mau gambar lagi nih. Kejap, sir. Phone baru kan Alex? Mana ada handphone lama nih, sir? Okay. Macam ni kah, sir? Present. Okay. First. Sekejap, saya pin kamu. First step adalah kamu buat, okay. Kalau kita tengok dekat sini, first step Alex adalah dia ambil alkane, dia react dengan Br2 terus kan? Dia mesti ada UV kan sir? Mesti ada UV dan apa? CH2, Cl2. Very good. Dan produk dia akan jadi apa tu sepatutnya? Yang Br dekat secondary carbon. Yes, Haloalkane. Ya, haloalkane tu dia sepatutnya jadi 2 bromo instead of 1 bromo. Okay, sir. Okay? Okay. Alright, betul. Lepas tu step yang kedua tu kamu buat KOH. KOH mesti ada apa? Reagent dan juga condition mesti ada. Ethanol reflux. Yes. KOH, ethanol, reflux. Lepas tu you buat oxidation. KMNO4 mesti ada H+. heat. And Okay? Alright. So this is actually very good. Okay, this is actually very good. Okay, kita saya bagi kamu alternatif lain sekejap ya. Okay, sir. Boleh stop presenting, sir? Boleh. Okay, sir. Alright, saya present lagi sekali. Okay, so bila kamu nampak alkane, alkane punya root simple saja. Satu je jalan dia. Okay, you jadikan dia dulu haloalkane. Which is you react dengan Br2, CH2, Cl2, UV. Produk yang akan terhasil di sini adalah CH3, CHBr dan juga kita ada sini CH3. Okey, saya buat jalan lain sikit pada si Alex. Okey, saya jadikan dia NaOH aqueous reflux. So saya akan dapat COH3 CH OH CH3. Okay, after that saya buat iodoform. I2 NaOH. Saya akan dapat CH3 C double bond O, O negatif, Na plus. Okay. Tambah dengan CHI3. Dan ini, kalau you hydrolyze,
you akan dapat carboxylic acid. Itu satu jalan. Jalan yang Alex buat tadi lebih simple actually. Dia jadikan dia KOH, ethanol, reflux, jadi alkene, dan daripada sini dia boleh pergi sini dengan cara kita buat oxidative cleavage, yang mana kita akan dapat KMnO4 H plus heat. The reason kenapa saya bagi kat kamu dua jalan ni is because dalam exam, untuk soalan bentuk macam sintesis ni, dia taklah fix pada satu jalan. Maksud, we can do a lot of way. Okay? So, you boleh figure out macam-macam jalan lagi, tak ada masalah. Tapi markah dia still sama lah. So, macam ni markah dia still 3. So, indirectly, apa yang kita revise kat sini adalah kita revise pasal alkane, alkene, okay, haloalkane, alkohol, alkene, ni carboxylic acid pun boleh juga. So, ada banyak cara nak buat soalan macam ni. Ada soalan nak tanya kat sini? Ya ada, Sir. Faham? Faham. Faham, Sir. Farhan, fahamkah Farhan? Faham bahasa. Okay, faham, bagus. Okay. Kita teruskan with next one. Next one saya nak discuss pasal satu benda yang saya tunjuk dekat sini. Okay. Satu benda kat sini, which is adalah iodoform. Okay. Iodoform. Okay. Iodoform test ni adalah satu benda yang mana kita nak use to identify the presence of satu, kita guna untuk identify the presence of methyl carbinol. Second, methyl carbonyl. Dua ni adalah dua benda yang berbeza. Methyl carbinol. Contoh, karbinol adalah ini, C yang ada OH. Itu adalah karbinol. Okay? So, methyl carbinol is C yang ada OH dan ada CH3. Ini karbinol. Ada H bawah tu. Ini lantaklah apa-apa. Okay? So, this whole thing is known as methyl carbinol. Kalau methyl carbonyl, ini adalah carbonyl, C double bond O. Methyl carbonyl is yang ada CH3. Okay, sebelah ni lantaklah apa-apa pun. So, ini adalah methyl carbonyl. Okay, mesti tahu beza antara methyl carbonyl dan methyl carbinol. Understand? Faham, Sir. Okay. Apa reagent yang... Okay, so apa reagent yang kita gunakan? Reagent yang digunakan adalah iodine, I2, in
NaOH. Apa dia akan buat? Dia akan buang satu karbon. Contoh macam ni. Okay, example kita boleh buat dekat dalam alkohol. Can someone give me an example of alkohol yang ada metil karbinol? Tu butanol. 2-butanol, very good. Sudahlah CH3, CH2, C, OH, H, CH3. Kita react dia dengan I2 dalam NaOH. Hasilnya adalah CH3, CH2, C, OH tu akan jadi double bond O. Tepi ni akan terus jadi O minus. Sini NaOH, Na plus. Tambah dengan CH3, anak panah turun ke bawah. Anak panah turun ke bawah untuk menunjukkan itu adalah Precipitate. okay, precipitate, mendakan. So, kalau kata kita buat test ni, kita akan nampak formation of yellow precipitate. Okay, kalau kata metil karbonil, contohnya kita guna yang samalah, tu-butanon. CH3, CH2, C double bond O, CH3 tambah dengan I2 menghasilkan ini adalah NaOH. Dia akan jadi CH3, CH2, C double bond O, O negatif, Na plus tambah dengan CHI3, anak panah turun ke bawah. Boleh faham di sini? Boleh, sir. So, ini pun yellow precipitate lah. Okay. So, ini adalah iodoform. Ada apa soalan kamu nak tanya dekat saya sebelum saya bagi soalan? Yes. Untuk iodoform tu reagen dia memang I2 dengan NaOH je kah? Kah Dia ada boleh- reagen lain? I2 tu mesti kena ada. NaOH ni boleh tukar dengan KOH pun. Tapi kalau guna KOH, dia punya produk, Okay. oh, dia bukan adakah yang iodoform tu dia ada tambah H2O, sir, dekat produknya, sir? Oh, tak perlu tu. Oh, Tak perlu, tak okay. perlu. Kita just berminat dengan apa jadi dengan organik ni, dan ini adalah sebab kita punya observation tu. Itu yang kita berminat. Okay? Okay, sir. Iza ada soalan? Sir, Yes. kenapa boleh ada tanda negatif sama positif tu? Sebab dia adalah ionic compound. Dia adalah garam ionik. Perlu tulis kah, sir? Tulis. Okay? Okay, thank you, sir. Welcome. Sir, Yes. yellow precipitate tu kalau nak tulis dia tolak markah kah? Atau just tulis arrow ke bawah tu? Okay. Kalau soalan chemical test, you kena tulis. Okay. Kalau soalan chemical test,
You kena buat macam yang semalam kan saya ajar tu, buat jadual tu. So observation tu 1 markah, equation anak panah ke bawah 1 markah, anak panah ke bawah tu mesti ada. This one mesti ada. Okay, sir. Yellow precipitate ni adalah untuk observation kita. Okay? Elden, okay Elden? Dia dah sudah Okay, Elden. sir. Okay, Oh, sir. ada. Okay. So, jikalau tidak ada soalan, saya bagi soalan just untuk preparation for next lesson lah. Okay, soalan ni macam tadi juga kita buat. Okay, soalan berbentuk lebih kurang sama. Mau berapa compound? 5 ke 10? 5 sir. Susah ke senang? Senang. Medium. Dibagi pilihan kita ambil lah senang. Okay lah. Kali ni kita bagi yang simple sikit. C, daripada C kita buat dia jadi D, and then alamak, jadi 10 lah pula. No. And then OH, H2O, reflux. Jadi E, and then jadi F. Ini senang sikit. PCC, CH2, CL2. Macam ni lah. Saya pendekkan. Jadi G, ini P2, O5 heat, H, and then H3, heat, I, and then J, thionyl chloride. Okey? Bolehkah soalan ni?
kamu cuba buat dulu. Okay, kamu cuba buat soalan ni. Nanti once kamu dah buat, apa yang kamu kita akan bincang next lesson lah. Okay. So, anything that you like to ask before I end for this session? Okay. So, yang H2 P2O5 kah, sir? Ya, P2O5. Oh, okay. Alright, saya akan send soalan tu sekejap dalam tadi. Okay, so okay, saya rasa itu sajalah untuk petang ini. Okay, so ada apa-apa soalan kamu nak tanya sebelum saya end? Jikalau tidak ada, on-lah kamera anda. Lagi-lagi mana lagi ni? Ngantuk dah kamu ni. Okay. Syamina tunjuk jawab dia menulis tadi. Lagi mana lagi ni? Abdel, Miza. Ada sini saya. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. That's all. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.